Assalamualaikum kepada Puan Azmi dan rakan-rakan. Saya Muhammad Syabir Akib bin Syahar, nombor matriks 08 DPM 19F2006 dan ahli kumpulan saya. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Haziq Azim bin Abu Shah. Nombor matrik saya adalah 08 DPM 19F2012. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Fidanian bin Al-Mizizmin. Nombor matrik 08 DPM 19F2001. Nama saya Muhammad Asfar Azim bin Muhammad Azam, bernombor matrik 08 DPM 19F2017. Nama saya Aini Rafi bin Nazri, nombor matrik 08 DPM 19F2019. Akan menerangkan bahayanya amalan pemakanan tidak sihat. Tahukah anda, kadar obesiti di Malaysia adalah tertinggi di Asia Tenggara, sebanyak 15.6%. Statistik menunjukkan 50.1% daripada orang dewasa di Malaysia mengalami berat badan berlebihan atau obesiti. Ini disebabkan oleh gaya hidup yang tidak aktif dan pemakanan yang tidak sihat. Okey, untuk poin yang kedua, amalan pemakanan tidak sihat amat perlulah diubah di Malaysia kerana akan membawa kepada penyakit yang kronik seperti angin amar ataupun stroke. Obesiti dianggap sebagai penyakit yang boleh mengganggu serta mencederakan organ badan, seterusnya menyebabkan masalah kesihatan yang serius selain menghadkan kegiatan fizikal dan sosial. Darah tinggi iaitu high blood pressure berlaku apabila tekanan dalam saluran arteri berada pada kadar lebih tinggi daripada biasa. Kencing manis iaitu diabetes, ianya berlaku apabila paras gula dalam darah meningkat dan tinggi menyebabkan ginjal tidak berfungsi. Sakit jantung ataupun heart attack lazimnya berlaku disebabkan bekalan oksigen dalam darah kurang. Angin amar iaitu stroke, penyakit ini berlaku apabila salur darah tersumbat menyebabkan bekalan darah ke sebahagian otak terganggu. Ini yang menyebabkan bahagian badan yang dikuasai otak tidak berfungsi. Ini adalah makanan yang patut kita elakkan supaya tidak terjadinya penyakit yang kronik. Antaranya ialah air berkarbonat. Air berkarbonat akan menyebabkan hipokampus akan mengecil. Yang kedua, makanan bergoreng dan berminyak. Makanan bergoreng dan berminyak akan menurunkan aktiviti otak di bahagian yang melibatkan learning dan berfikir iaitu left temporal lobe dan prefrontal cortex. Yang ketiga, makanan segera. Menurut BBC News, makanan segera 2 hingga 3 kali seminggu akan meningkatkan risiko penyakit jantung sebanyak 50%. Dan yang keempat, makanan ringan. Makanan ringan juga dapat menghadkan keupayaan untuk berfikir, mengingat atau mencipta kenangan sehingga meningkatkan risiko demensia. Piramid Makanan Malaysia memberi panduan kepada kita dalam menentukan jenis dan kuantiti makanan yang perlu diambil setiap hari mengikut kumpulan makanan bagi memastikan kita mengambil makanan dengan seimbang. Seterusnya, aras 1 yang paling bawah yang memerlukan anda untuk mengambil 5 hingga ke 7 hidangan dalam sehari. Di aras ini adalah kumpulan makanan buah-buahan dan sayur-sayuran. Aras 2 adalah kumpulan makanan yang berunsurkan bijirin, roti bijirin penuh, kentang, pasta dan beras. Ia diambil 3 hingga ke 5 hidangan sehari. Aras 3 terdiri daripada makanan dalam kumpulan protein yang utama kerana penting untuk mengekalkan kekuatan otot dan tulang kita. Ianya kaya dengan vitamin B, zat besi dan zinc. Antaranya ialah ayam, ikan, telur, susu, kekacang dan daging. Yang terakhir sekali, aras 4 berada di tingkat paling atas piramid yang menunjukkan kumpulan makanan yang perlu diambil sedikit sahaja. Pengambilan berlebihan boleh menyebabkan penyakit kronik seperti kencing manis, obesiti, penyakit jantung, darah tinggi dan kanser. Di aras ini adalah kumpulan makanan yang terdiri daripada minyak, gula, garam dan minuman bergas.
hadkan penggunaan gula-gula dan garam dalam masakan. Dengan mengikut diet yang betul seperti piramid makanan, kita akan mendapat lebih banyak manfaat seperti perkembangan mental seseorang tidak terganggu. Kekurangan zat makanan atau protein makanan boleh mengakibatkan seseorang itu tidak cergas dan mudah letih. Kebesaran fizikal tubuh badan sempurna kerana tubuh badan manusia memerlukan kesemua zat makanan yang diperlukan untuk mendapat atau membina tubuh badan yang sihat dan cergas. Memberikan vitamin kepada tubuh manusia. Badan manusia memerlukan vitamin untuk melawan penyakit yang ada di dalam badan manusia dan melindungi penyakit berjangkit. Maka, manusia yang mengambil makanan seimbang akan mempunyai kesihatan yang optimum dan lebih baik. Akhir sekali, pengawalan pengambilan makanan juga penting untuk mengelakkan tubuh badan menjadi obesiti dengan mengambil makanan dalam kuantiti yang sedikit tetapi